Ya Allahu Akbar. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan terperanjat kenapa cerita seram keluar hari Jumaat. Dia just orang kata suka-suka. Saya macam nak bagi korang cerita hantu lah. Sebab minggu ni kita tak ada cerita seram kan. So hari Senin itu tak dapat buat sebab orang kata YouTube breakdown. And then hari ni saya nak hadirkan korang dengan version plus. Kenapa hantu cerita seram asrama version plus, nanti saya akan cerita di hujung video kenapa. Tapi sebelum tu macam tu lah cerita dia. Kita macam hari ni kita lebih kepada nak borak lah tentang orang kata cerita yang disampaikan oleh kawan aku. Tapi malam ni dia ada lain sikit sebab aku malam ni ada dua cerita je sebenarnya. Ada dua je. Tapi dua cerita ni panjang lah. So korang kena layan lah sampai habis kan. So aku pun sabarlah nak bercerita dengan korang tentang dua kisah asrama yang baru saja terjadi dalam bulan lepas ada satu dengan bukan bulan lepas, sorry, awal tahun hari tu satu dengan tahun lepas punya kisah satu. Ni kawan aku baru cerita ni, baru fresh keluar daripada oven orang kata. Right, so kepada siapa-siapa yang baru jumpa channel ni, kalau korang suka cerita-cerita seram, korang boleh tekan like dengan share video ni dekat story korang, IG ke mana-mana pun boleh. Tekan subscribe button dan juga hit bell notification supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Satu lagi, kalau korang mungkin nak tengok orang kata cerita-cerita yang sebelum ni, sebab ni asrama dah 4 ke 6 dah ni kan. So aku nak korang tengok lah daripada version nombor 1 sampai nombor 5. Korang boleh tekan pop up dekat atas ni. So aku tak nak bibir panjang-panjang sebab orang dah banyak marah aku dah. Introduction lama now bang. Seminit pun orang kata lama. Tapi tak apa lah, nak buat macam mana kan. So kita terus roll it. Kita stay sini satu malam boleh? Esok payah pergi tuan gerak. Malam ni asrama ni dah tak ada siapa tau. Guys, so kita tak nak buang masa, kita nak move up ke cerita yang pertama. Tapi macam biasalah disclaimer, di setiap video aku dah cakap benda yang sama. Kalau rasa-rasa tak boleh nak tengok, dengar, sebab banyak elemen-elemen surprise, elemen kejutan kat dalam ni. Kalau korang rasa macam tak boleh nak take it, so just leave it. Okay, so aku tak nak ambil apa-apa risiko ataupun tanggungjawab ke atas apa-apa yang buruk berlaku. Kita cegah awal-awal. Alright? Okay, so untuk cerita yang pertama ni, kawan aku ni nama dia Ida. Okay, Ida ni merupakan seorang ketua asrama, ketua bilik, ketua tingkat, segala ketua lah. Dia memang ketua dekat situ. Okay, cerita ni terjadi pada awal tahun ni sendiri. Okey, sebelum ada PKP apa semua kan. Biasa awal tahun orang-orang masuk asrama kan, orang kata pelbagai. Tahun ni dia ni baru form 5. So saya pun kawan juga dengan budak-budak kecil ni. Dia ni form 5, adik Ida ni form 5. Lepas tu dia kata masa awal masuk tu macam biasalah. Siang tu sampai berkerumun lah pelajar-pelajar yang datang. And then dijumpalah juga kawan-kawan dia yang orang kata ramai-ramai ni lah kan. So aku tak payah ceritalah asrama dia dekat mana apa semua. Kita terus straight to the point, to the story lah. Okay, macam ni. Dia kata petang masa dia balik daripada asrama tu, dia masuk semula asrama pada bulan 1 tersebut. Dia kata masa budak-budak kan, biasa kalau bulan 1 kan ada orang kata budak-budak form 1 baru masuk orientasi kan. Lepas tu adalah orang kata pemindahan bilik. Engkau bilik ni dulu, sekarang dah bilik tempat lain. Kau dulu blok ni, sekarang dah blok lain. Dia kata macam tu. Okey, asrama perempuan ni ada 2 je blok. Dia kata ada blok depan dengan blok belakang. Dia kan cerita, dia kata petang tu dia balik, lepas dia letak barang kat atas apa semua, dia tengok kat katil bilik-bilik dia ni hanya ada beberapa orang sahaja yang dah check in. Maksudnya dah masuk lah, yang dah balik ke asrama tu selepas penggal cuti persekolahan. Alright, dia pun orang kata letak barang tu, and then dia pun jalan lah dekat sekitar dorm dia and tengok siapa je yang dah balik kan. So dia pun tengok local time tu, dalam bilik dia baru ada 4 ke 5 sahaja yang dah berkunci. Maksudnya dah ada penghuni, dah ada orang yang dah masuk ke dalam asrama tu lah selepas dia, sebelum dia. So dia ni orang yang ke-6 macam tu dia kata. So dia kata dalam dorm dia tu biasanya ada 13 ke 14 orang. So bila dah 5 ke 6 orang dah balik, so adalah 8 orang lagi macam tu. So dia pun macam okey lah, tak balik lagi lah diorang ni kan. Tak apalah. Dia pun keluar daripada bilik asrama dia untuk pergi ke blok belakang. Sebab blok belakang tu ada orang kata kawan-kawan dia lah yang dia dah lama tak jumpa. Biasalah kan perempuan kalau dah lama tak jumpa kawan, nak pergi orang kata cari kawan kat blok belakang pun sanggup kan. Bila dah jumpa tu
macam tu kan. So dia nak buat macam tu lah kot mungkin. So dia kata dia turun ke blok bawah and then dia nak pergi ke blok belakang, dia kata macam tu. So dia pun naik blok belakang, dia pun naik pergi tingkat 1, dia pergi kat dom nombor 1. Dia pun jumpalah kawan-kawan dia. Sama lah macam aku cakap tadi, dia dah lama tak jumpa semua kan. So dia orang pun borak. Borak. Time tu dia kata dalam pukul 3 ke 4 dia kata. Lepas tu dia kata dia orang dengar azan asar and then dia orang pun turunlah pergi solat dekat surau asrama tersebut. Okey. So dia kata cerita dia bermula ketika dia pulang daripada surau tersebut. Okey, dia sini lah. Senang cerita, masa dia balik daripada surau tu, dia dengan kawan dia tau, Azhar. So si Ida dengan Azhar ni, dia orang memang macam melangkas lah. Kalau korang yang duduk asrama mesti ada kan, orang kata yang kawan baik memang best friend gila lah. Cuma pada tahun ni, tahun senior year ni, masing-masing telah pun dilantik sebagai ketua. So diorang tak boleh duduk satu blok. So yang si Ida ni adalah ketua di blok depan and Azhar ni adalah ketua di blok belakang. So dia kata daripada form 1 sampai form 4, diorang ni duduk satu dom, satu blok. Tapi form 5 ni disebabkan diorang senior kan, and dah pun dilantik sebagai seorang jawatan kuasa, nak tak nak kena terima lah, dia kata macam tu kan. So tak ada apa pun, no issue lah, sebab kita belakang blok je. Kalau nak kata nak lepak ke apa, jumpa je lah, bukan jauh pun kan. Okey, dia kata masa diorang turun daripada surau tu, diorang terserempak dengan penyelia asrama, Cik Hasanah. Ni susah sikit nak sebut nama dia, aku panggil Senah je, Cik Senah. Cik Senah ni dia kata dia nak jumpa si Ida ni kat bilik dia. So Ida ni pun macam boleh puan, boleh. Nanti saya letak telekong dulu, nanti saya turun jumpa puan, boleh? Dia kata macam tu. Lepas tu Senah ni, Cik Senah ni pun kata macam boleh, saya tunggulah kat situ, saya ada je, dia kata macam tu. So Ida ni pun macam wondering lah, kenapa agaknya si puan ni nak jumpa aku Lepas tu Azhar kata tak ada apa tu, adalah tu information dia nak bagi tahu kan. Mungkinlah kot. Tak apalah, jomlah. Dia orang pun jalan naik atas apa semua. And then lepas dia letak telekong barang-barang dia turun berseorangan ke Puan Hasnah punya bilik lah. Dia pun turun ke bawah and then dia pun sampai dekat pintu Puan Hasnah tu. Dia pun ketuk. Assalamualaikum puan. Masuk. Contohlah kan. So dia pun buka pintu. Dia tengok Puan Hasnah tu tengah tulis tau. Tengah busy lah kan. Tentu tengah tulis. Lepas tu dia pun bagi tahu Ida. Tengah tulis apa semua. Lepas tu Ida tu mau masuk lah. Dia tanya, ya puan, ada apa panggil saya? Macam ni, Ida, awak ketua blok A kan? Ni saya nak bagi tahu ni. Sekejap lagi dalam maghrib, tak silap saya, tak pun tengoklah pukul berapa kang. Petang sikit kot, ada satu pelajar baru ni, perempuan tau. Dia baru pindah kat sini sebab dia ni daripada Seremban. And then dia berpindah rumah, dia berpindah sekolah kat sini. So ini first time lah dia masuk asrama ni. So saya harap nanti bila dia dah masuk, dia masuk bilik awak dom awak. Nanti dia dah masuk, awak turun ambil cadar, bantal apa semua. Tapi make sure biar dia masuk dulu, okey? Dia dah check in apa semua, nanti awak turun ambil barang dekat saya. Dia kata macam tu. Si Ida ni pun macam, okey, boleh, tak ada masalah. Nanti kalau dia datang pergi kat puan, dah daftar apa semua, puan panggil saya je lah, macam biasa. Buat je lah pengumuman ke apa, nanti saya turun, tak ada masalah. Dia kata macam tu. So, si Ida ni pun dah dapat lah information daripada Puan Hasanah ni lah kan. So, Ida ni pun macam, okey lah, tak ada apalah pun, budak baru masuk. Itu biasa, dia kata form 4 dulu pun macam tu juga. Ketua-ketua dia buat benda yang sama. So, dia pun naik balik kat atas dom dia kata. So, masa dia naik balik kat atas dom dia tengok, time tu dah ada 13 orang dah check in dekat dalam diorang punya dom. So, dia pun macam, hai semua, Assalamualaikum, hai semua. Sebab budak-budak yang dalam dom dia adalah budak campuran daripada form 2 dengan form 3, dia kata time tu. Dan dia kata time tu dekat katil budak-budak asrama ni, okey, kau bayangkan 6 1 13 kan. So dia kata dekat belah 6 belah kanan tu ada satu katil belah hujung tak ada orang. Maksudnya katil dia berlipat lagi lah. Maknanya tak ada penghuni ataupun tak ada pelajar yang pakai katil tu. Ida ni pun pusing lah tanya, semua dah ada katil masing-masing cadar, bantal, semua dah okey, nanti kunci loker jangan lupa, takut nanti apa-apa jadi susah. Alright, ni nanti kita dah nak maghrib ni, nanti korang turun jangan lupa macam biasa. Okey kak, okey. Macam tu, biasalah ketua-ketua punya pattern kan. Okey, time maghrib ni dia kata dia terus bersiap untuk pergi solat. Dia katalah time tu dia capailah barang-barang dia,
telekung dia semua apa semua. And then orang kata budak-budak dom dia seorang demi seorang dah pun keluar meninggalkan dia. Sebab dia senior kan, so dia akan mungkin keluar lambat sikit. Biasa budak-budak junior ni kan jenis laju kan. Biasalah time-time junior semua nak macam tu kan. So dia kata budak-budak junior dia kebanyakannya dah keluar. Semua dah keluar lah. Time tu tinggal dia seorang tengah bersiap, and then dia nak angkat barang-barang dia. Dia kata time tu lah dia angkat barang tu, dia rasa perut dia pula memulas. Time-time maghrib tu perut memulas dia kata. Dia pun keluar, and then dia pergi toilet. Dia kata time tu okay, dia pun dah settle dia punya hajat. Dia keluar, and then dia nak pergi ambil dia punya beg telekung dekat dalam bilik dia. Ambil beg dia apa semua kan. So dia pun tutup loker dia. Dia kata masa dia tutup loker dia, dia punya mata hujung ni terintai tingkap dekat sebelah kiri dia. Dia kata macam tu. Which is balcony lah. Balcony tempat budak lalu lalang kan. Dia ternampak ada satu perempuan, budak perempuan yang sedang mundar-mandir dekat bahagian tingkap tu. Seperti mencari sesuatu lah, dia kata macam tu. So Ida ni pun macam, siapa budak ni, tak pernah nampak ni. Bukan lah. Dia pun kunci dia punya locker. Sebab dia kata time tu dia tak adalah terfikir benda-benda pelik ke apa. Mungkin budak tu daripada dom lain, ataupun yalah sekolah, kadang-kadang kita tak pernah nampak perempuan tu kan. Masa dia kunci dia punya locker tu, sekali lagi dia nampak benda tu berjalan lagi dekat dia punya belah tingkap tu. Kiri kanan. Lepas tu dia pun angkat barang dia, and then dia berdiri tegak and betul-betul pandang ke arah tingkap tersebut. Waktu ni senja, matahari dah turun, baru-baru nak gelap kan. Dekat orang kata surau tu dah dengar bacaan-bacaan, tapi belum masuk maghrib lagi. So dia pun macam, dia berdiri tegak, and then dia pandang je tingkap tu. Dia tunggu budak tu lalu sekali lagi. Dia tunggu. Tak ada pula. Macam-macam lah. Dia pun angkat beg dia, and then dia berjalan menuju dekat arah pintu sebab dia nak keluar kan. So dia pun buka pintu. Masa dia buka pintu tu, dia terperanjat sebab budak yang dia nampak mundar mandi tadi berdiri betul-betul tercongok dekat depan dia. Macam, ya Allahu Akbar. Kau bilik mana ni, dik? Dia tanya macam tu. Yelah, kalau aku pun kau tengok dia mundar mandi tiba-tiba hilang, lepas tu kau buka pintu dia dekat depan kan. Lepas tu tanya, kau bilik mana ni, dik? A1. Inilah bilik dia. Bilik dia lah. Bilik si Ida ni. Sebab bilik Ida yang in charge ni adalah A1. Oh, baru akak teringat. Awak pelajar baru tu Tadi Puan Senah ada cakap. Okey, tak apa macam ni. Okey, Allah, awak pun datang time maghrib ni. Orang semua nak turun ni. Tak apa. Awak letak barang, nanti awak ikut saya turun sekali. Tak ada masalah pun. Cuma awak cepatlah, siap, saya tunggu awak kat sini. Dia kata macam tu. So si Ida ni pun tunggulah si perempuan ni untuk masuk ke dalam, letak barang untuk bersiap pergi surau lah apa semua kan. So dia pun duduk dekat luar pintu sambil dia tengok budak tu pun masuk, and terus pergi menuju ke katil hujung tersebut lah. So dia pun macam, okey lah, budak ni mungkin baru, dia kata. And then dia tengok budak perempuan tu pun angkat barang-barang dia and keluar ke arah dia. Lepas tu dia tanya perempuan tu, dik, awak jalan dulu, turun tangga, awak tunggu akak kat bawah. Akak nak kunci pintu ni. Awak tunggu dulu, okey? Tu tangga tu, turun, jangan pergi mana. Tunggu je situ. Boleh? Lepas tu perempuan tu macam, so Ida ni pun tak ada fikir banyak. Dia kunci dia punya dom tu. And then lepas dia dah kunci dom, dia pun jalan ke arah tangga tersebut and nak turun lah seperti yang dia bagi arahan dekat budak tadi. So masa dia turun, dia tengok budak tu tak ada dekat situ. Dekat tempat di mana yang disuruh budak tu tunggulah. Dia pun macam, tadi aku suruh tunggu, dia tahu ke surau kat mana? Pandai-pandai dia lah. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun jalan lah. Dia pun jalan pergi surau apa semua. And then lepas dia solat, dia pun tak teringat pasal budak perempuan tu. Dia pun tak cari dekat surau apa semua kan. And then lepas dia dah siap-siap habis dekat solat isyak, dia pun naik balik kat dom dia, dia kata. Masa dia naik dom dia tengok barang-barang budak tu ada lagi dekat atas katil tu, tapi budak tu tak ada, dia kata. Lepas tu dia tanyalah budak-budak dom dia. Dia tanya, ada nampak tak budak seorang yang macam kecil-kecil sikit, putih-putih? Tak ada kak, tak ada ni barang-barang dia kat sini tapi tak nampak. Peninglah budak baru ni, tak mana-mana dia pergi macam tu.
Lepas tu sekejap lagi ada seorang budak perempuan ni tanya akak tu, barang apa kak atas tu? Tak ada apa pun. Ni lah barang-barang ni. Tak apalah, akak turun sekejap pergi check kat bilik Puan Senah. Mana tahu dia ada kan? Okey. Korang jangan kunci pintu pula. Ya. Dia kata macam tu. So si Ida ni pun turun dekat bilik Puan Hasnah tadi. So dia pun ketuk, Puan Hasnah dekat dalam tu. Dia kata, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, saya nak ambil bantal dengan cadar. Oh, okey. Masuk je lah dekat dalam bilik tu. Pergi ambil. Dia kata macam tu. So, Ida ni pun terus melangkahkan jalan dia ke arah pintu yang ada tempat cadar dan juga bantal tu lah. Dia angkat bantal and cadar tu and then dia pergi balik dekat Puan Hasnah. Lepas tu dia kata, Puan, dah ambil dah ni. Macam ni Ida, awak ambil 2 lah terus. Senang. Kenapa pula nak ambil 2? Tak, sebab budak baru yang saya cakap petang tadi tu tak jadi petang ni. Dia kata pagi besok baru dia masuk. So awak siap-siapkan teruslah. Mana tahu besok dia masuk terus dah ada. Budak baru dia masuk besok, Puan? Yelah. Kenapa? Saya ambil yang ni untuk dia lah, Puan. Kamu ni merepek lah. Ni yang baru parents dia call. Kata dia masuk besok pagi. Tak sempat nak masuk petang ni. Awak okey tak, Ida? Okey. Time tu memang Ida pisang lah, dia kata. Sebab dia dengar daripada mulut si Puan Senah ni, dia kata besok baru budak baru tu masuk. So siapa perempuan yang dijumpa time maghrib tu? Betul tak? So dia pun terus tinggalkan bantal dan juga cadar tu dekat bilik Puan Senah and dia berlari naik ke arah dom. Dia kata time tu dia berlari naik ke arah dom and then dia masuk dekat bilik tu. Dia kata time tu bilik dia tak ada orang sebab budak-budak ni turun pergi prep. And then dia tengok dekat tempat di mana si perempuan tadi tu letak barang-barang dia, tak ada apa-apa, baik. Tak ada apa-apa dekat atas katil tu lah. Dia pun macam, Allahu Akbar. Okey, time tu dia dah mengemang bulu roma sebab dia seorang je dalam bilik tu and then dia cepat-cepat capai barang dia and masa dia nak keluar tu sekali lagi dia terlihat ada budak perempuan mundar-mandir dekat luar tingkap di mana pintu yang dia nak keluar dekat belah kiri tu, pintu keluar dia belah kanan tu tingkap, dekat situ dia nampak lagi kelibat perempuan seperti mana dia nampak time maghrib tadi lalu lalang dekat depan dia. Dia terus macam Astagfirullahaladzim. Dia pun terus berjalan, dia kata, and buka kunci tu pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Dia kunci balik bilik tu, pintu tu, tapi dekat hujung mata dia nampak ada seperti kelibat yang datang ke belakang, datang ke belakang, and dia terus berlari ke bawah, and dia ceritalah benda ni dekat Azhar, and malam tu dia kata dia tak berani nak tidur dekat dom dia. And besok tu dia kata ada satu benda pelik yang berlaku di mana ketika dia balik-balik dekat dom dia, dia kata tempat cadar dan juga bantal budak tadi tu, katil dia tu seperti dah diguna, seperti dah dikumbah. Bila ditanya budak-budak lain, and then budak-budak lain kata tak tahu, dia kata memang tak ada usik ke apa, memang tak ada apa. And satu lagi yang peliknya, budak-budak ni kata pukul 2 pagi diorang nampak si Ida ni masuk dalam dom tu and tidur dekat tempat budak tadi tu. Faham tak? Katil Ida tak tidur, tapi Ida masuk and tidur dekat katil budak tu. Dia pun macam, tak ada. Akak tak ada masuk malam tadi. Tak tahulah kak, betul, serius kita orang nampak. And sampai hari inilah benda tu masih lagi tak terungkai dan diungkai, and dia orang tak tahu siapa sebenarnya misteri di sebalik perempuan yang dia orang nampak tu. Dia kata pada esok harinya masih lagi nampak pasal mundar mandir tu, and then dia ada minta tolong ustaz apa semua. Ustaz kata tak payah layan, mungkin orang kata ini tahun baru kan, bila tahun baru benda ni suka, dia welcome korang, dia suka nak tengok korang. So macam itulah cerita yang di-sharekan kepada aku oleh Ida, adik Ida aku ni kepada aku. So macam mana? Kalau korang kat situasi tu, apa reaction korang? Alright, so kita move up ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni juga diceritakan oleh member aku. Dia kata cerita ni pasal prank prank yang
Tak tahulah nak cakap macam mana budak-budak asrama ni kadang-kadang pelik-pelik prank diorang kan. Tapi macam ni lah cerita yang di-sharekan oleh oleh si Daniel ni. Benda ni berlaku di negeri aku sendiri, which is dekat IKBN Jasin. Siapa-siapa pelajar dekat situ mungkin pernah dengar kisah ni, ataupun mungkin kisah ni direka, kita tak tahu, tapi kita dengar je lah dan anggap benda ni sebagai satu hiburan. Alright, cerita Daniel ni, dia kata dia ni, okay, aku describe sikit. Daniel ni is a very modern person. Okay, dia ni budak-budak yang gamers lah. I mean hidup mati PUBG lah. Memang kalau ada orang kata masa terluang, masa terlapang, tembak. Dia macam tu. Tapi itulah orang kata bila PUBG ni pun jangan ingat player PUBG ni suka tembak-tembak, benda-benda macam ni tak kacau. Tidak. Tapi orang kata mungkinlah rezeki dia kan. Rezeki kita tak tahu. Tapi na'udzubillah bizalik lah, kita tak nak, jangan. Alright. So macam ni cerita dia. Daniel dia merupakan pelajar dekat IKBN Jasin tu. Dia kata dia ni diganggu di satu malam, di mana malam tu merupakan malam di mana dah akhir-akhir sem dah. Kebanyakan daripada pelajar-pelajar dan juga kawan-kawan dia telah pun pulang ke kampung halaman disebabkan mereka tiada lagi paper. So si Daniel ni dia ambil art, tak silap aku lah kot. Bukan. Takkan art dekat IKBN. Apa lah, dia adalah satu jurusan yang dia ambil, which is paper dia adalah 2 hari selepas orang kata last paper budak-budak lain. So dia nak tak nak adalah beberapa kerat je lagi yang tinggal untuk diorang habiskan paper tersebut. Macam itulah lebih kurang roughly dia cerita. Okey, dia kata pada malam tersebut dia dah pun orang kata ternampak orang kata benda-benda CP, benda-benda halus ni. Tapi disebabkan dia ni is a modern thinking person, so dia pun macam ni semua mengepek lah, tak ada apa pun lah. Dia jenis macam tu. Okey, cerita dia starting bila malam di mana bila petang di mana kawan-kawan dia dah balik, seorang-seorang dah kalun nak pergi naik bas apa semua. Dalam bilik dia tu tinggal dia seorang sahaja. Dia punya housemate, roommate, semua mate dah jalan dah. Tinggal dia seorang saja yang menetap dekat dalam dom tersebut. And adalah orang kata dekat sebelah dom tu lagi 2 orang, hujung blok ada lagi seorang, depan blok ada lagi beberapa orang. So macam tu. Okey, malam tu dia ada dengar cerita berita tentang ada sekumpulan budak nakal ni cuba untuk menakut-nakutkan sisa-sisa baki penghuni yang ada dekat asrama tu, IKBN tu, untuk menakut-nakutkanlah dengan diorang mengenakan pakaian full set of Mr. Gula-Gula. So dia kata, malam ni kita prank, kita bagi diorang terkejut, terkencing apa semua. Dia macam tu. So diorang pun macam orang kata apa, do a great plan lah kononnya lah. So bila Daniel ni dengar, apalah nak jadi budak-budak ni, tak ada masa depan. Dia macam tu. Ada kind of person macam tu. Okey, jadikan cerita, malam tersebut pun menjelma. Macam aku cakap tadi lah, member ni PUBG kan seumur hidup. So masa malam tu dia tengah starting main PUBG apa semua dengan member-member dia apa semua. And dia kata time tu dia terasa haus. And then dia pun buka dia punya locker. Dia tengok, aduh, time-time macam ni lah botol airnya nak kosong, airnya habis. Dia pun turun ke bawah untuk pergi dekat water cooler yang berdekatan. Dia kata. So kalau kau nak bayangkan, turun je tangga, water cooler dekat belah hujung, dan sebelah sana adalah tangga turun untuk pergi kat bilik kuliah diorang. Okey, dia pun turun lah, and then dia pun tekan air tu macam masa sambil tunggu. Dia tengok kiri, dia tengok kanan. So dia kata masa dia tengok belah kiri, dia terasa seperti seolah-olah ada sister pond kita ni sedang melintas di bahagian kiri dia. Dia pun macam air lintas-lintas malam-malam. Dia macam tu. Nampak tak mulut dia punya berani kan? So dia kata dia just fokus dekat water cooler dia sampailah air dia memenuhi botol yang dia letak dekat tepi itulah. So masa dia letak, dia tunggu, dekat hujung mata dia, dia terlihat dekat belah hujung blok tu ada seperti entiti yang sedang melompat datang ke arah dia. Dia kata macam tu. So dia pun macam, ni budak-budak ni dah start dah ni. Bodoh sia, tak ada kerja.
Dia pun angkat air dia and then dia naiklah blok dia. Sebab dia dah tahu kan pasal plan budak-budak tu yang nak kenakan budak-budak blok yang ada dekat situ. So dia kata masa dia tengah main PUBG tu, dia terdengar lah seperti ada orang menjerit, orang teriak, lepas tu dengar orang gelak dekat blok bawah dia. Dia pun main je lah PUBG dia ke time tu, dia kata. And then dia pun macam sandar je lah, dia sandar macam biasa kan. Okay, kalau korang nak bayangkan situasi dia macam mana adalah, okay, ni tingkap, ini dia. Dia baring, kaki dia melunjur and then dia pandanglah ke arah tu. So dia kata masa dia main PUBG tu, dekat depan tingkap tu, biasa kan tingkap asrama kan besar kan. Dia kata daripada hujung tu, dia ternampak ada seekor gula-gula tu sedang melompat kat depan tingkap dia. So dia pun macam, jangan kacau aku, pergi bilik lain. Tak takut. Dia kata macam tu. So dia pun fokus je main dia punya game tu. And then dia kata masa dia cakap macam tu, benda tu seolah-olah berhenti dekat satu, orang kata, slot dia punya tingkap tu and melompat seperti tak bergerak lah. So dia melompat kat satu tempat dia kata time tu. So dia pun macam lompat. Nak tengok berapa lama kau boleh tahan. Dia kata macam tu. So dia pun main je. Dia main. Time tu dah nak 3 game. Dia kata dah nak 3 game cap. Aku masih lagi nampak benda tu berlompat-lompat dekat depan tingkap aku. So aku dah macam tak sedap hati dah time tu. Sebab aku rasa macam kalau dia manusia, takkanlah dia pergi, faham tak? Boleh lama nak melompat ke situ. Tak penat ke kan? So dia pun turun daripada katil tu and pergi dekat pintu dia. Dia nak buka pintu tu untuk tengok siapa dekat luar tu. So dia pun turun, leceh lah budak-budak ni. Dia kata macam tu. Dia turun and dia pergi buka pintu tersebut. Dia kata masa dia buka pintu tu, dia jengah ke belah kiri dia. Tak ada apa-apa entiti ataupun apa-apa je lah dekat situ. Hanya satu lorong yang kosong and tak kelihatan apa-apa dekat situ. Dia pun macam, dia tutup pintu tu. Masa dia tutup pintu tu, dia kata dia terdengar seperti ada benda melompat-lompat dekat bahagian belah kanan telinga dia. Tapi dia tak pandang belah kanan, dia tak berani, dia kata time tu. Dia pun tutup pintu tu and cepat-cepat berlari ke arah katil dia untuk dia baring balik lah. Dia kata katil dia dekat belah atas, dia cepat-cepat lari. Dia kata dia tutup je pintu tu, dia cepat-cepat lari, dia naik tangga kecil tu untuk naik ke atas, dia terus baring kat atas katil dia, tilam dia. So dia pun tarik selimut dia. Dia kata masa dia tarik selimut dia, dia terasa seperti bahu dia terlanggar sesuatu yang sedang baring kat sebelah dia. Dia kata time tu dia nampak ada satu bungkusan putih tengah parking elok baring kat sebelah dia. Dia terus melompat terjun ke belah bawah. Dia tengok benda tu sedang baring dekat atas katil belah atas. Dia pun cepat-cepat lari dekat arah pintu untuk keluar. Masa dia nak pusing pintu tombol tu, dia kata dia terasa seperti ada force, ada benda yang tarik pintu tu daripada luar. And then dia pun tolehlah belakang untuk tengok benda tu. Benda tu dah tak ada. And dia tengok belah kiri, benda tu lompat dekat bahagian belah kiri di mana mula-mula dia nampak benda tu. And dia time tu memang dia tak tahu nak buat apa. Memang hauk gila. Dia terus terajang pintu tu. And then pintu tu terbuka. Dia lari ke arah belah kanan. Dia turun ke bawah and then dia pergi kat bilik junior dia. Time tu dia kata memang dia menggigil teruk lah. And dia minta tolong junior dia untuk tompangkan dia malam tu. And dia kata 3 hari juga dia tidur dekat bilik junior dia. Dia just pagi tu dia pergi, dia naik angkat barang and dia teruslah tidur dekat bilik junior dia. Macam tu lah. So dia kata malam tu sebenarnya budak-budak tu tak jadi prank. Sebab apa? Budak-budak tu dah nampak benda tu dulu. Masa diorang dah starting pakai, dia kata dia nampak benda tu melintas depan dia. And then benda tu orang kata macam nak bagi warning lah, jangan nak permainkan aku, I be the real one for you kan. So budak-budak tu pun cancelkan plan dia. And tak tahu pula yang bahawa malam tu si Dani ni terkena orang kata
kacau lah benda tu. So dia kata benda tu memang ada dengar cerita-cerita tentang ada 2 blok yang kat tengah-tengah tu ada macam timbunan air kot macam tu. And alah, benda-benda bergalih dekat asrama dia memang biasa, tapi untuk the first entity itu adalah pengalaman pertama lah dia nampak secara actual one. And ui, gila lah. Kalau aku dah tak berani lah nak tidur situ. Yalah, kau bayangkan kau tidur, kau tersengong sebelah tu ada benda. Sampai situ sajalah untuk edisi Asrama, Kisah Malam Asrama Plus Edition. So ini adalah orang kata konten ataupun slot baru untuk cerita seram di setiap minggu. InsyaAllah aku cuba orang kata ketengahkan. Kalau bukan setiap minggu, mungkin dalam 2 minggu sekali lah. Kita tengoklah macam mana. Dia just macam okay, hari Senin tu memang ada. Cuma kalau hari Senin tu saya tak boleh nak buat 4 cerita, saya dapat buat 3 cerita. So Plus Edition ni adalah orang kata dia punya penambahan lah. Kalau tak ada dekat Seram Isnin, dia akan pergi dekat Plus edisi seram ni. So macam tu lah. Tapi sebelum tu, sebelum saya nak akhiri lah orang kata, ni gambar asal lepeh tau ni. Okay, so sebelum saya nak akhiri tu, saya just nak cakap terima kasih kepada kamu semua kerana telah pun orang kata subscribe saya, membantu saya sampai saya dapat capai angka yang dulu saya anggap benda ni sebagai hanyalah mimpi dan impian sahaja. Tapi itulah, kalau kita tanam benda tu sebagai something yang kita betul nak capai, insya-Allah dengan bantuan korang semua, dengan izin Allah juga, alhamdulillah saya dapat orang kata merasai apa yang selama ni saya impikan. Alright, so untuk kamu semua juga, kalau mungkin baru-baru nak buat YouTube ke, kalau ada apa-apa yang korang tengah ceburi, orang kata tengah halangan yang korang tengah rintangi, korang kena make sure rintangilah sampai ke hujung. Macam orang selalu cakap dengan aku, Cap, kalau kau rasa nak berhenti, cuba ingat balik kenapa kau start dulu. Gitu. Alright, so kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Besok ada kot, insyaAllah. Apa-apa saya akan update dekat IG. Korang boleh follow saya punya IG, boleh support saya kan. InsyaAllah lah, mana tahu dapat 70k sebelum habis bulan ni kan. Alamak, minta lagi saja minta sebab saya tahu korang semua murah. So stay tune, insyaAllah saya akan update tentang konten baru sempena 200k. Kita kena ada evolution kan. So mana 100k apa konten baru, 200k apa konten baru, insyaAllah nanti saya akan update dekat IG saya. Korang kena follow lah dulu. Lepas tu apa lagi saya nak cakap? Oh, giveaway. Saya nak bagi korang giveaway pena dengan 200k ni. Tapi nanti adalah konten yang saya akan ketengahkan nanti. Alright, so tak apalah, yang tu kemudian hari. So macam tu je lah untuk minggu ni. Tapi sebelum tu lah, macam biasa, sebelum kita nak end kita punya conversation ni, video ni, biasalah kata-kata hikmat sikit. Satu je kalau kita rasa diri kita di belakang, jangan lupa mereka yang di depan pernah melalui fasa yang sama. Tapi jika kita berada di depan, jangan lupa yang kita tak mustahil akan ke belakang semula satu hari nanti. Rendahkan diri, tengok tanah, jangan bersikap seperti langit. Kerana apa? Asalnya kita dari tanah, pulang juga ke arah sana. Kita jumpa lagi di video akan datang. See you. Assalamualaikum. Peace.